Bayangkan kau pergi ke hospital bukan untuk diuji, tetapi untuk dijadikan uji kaji. Bukan untuk dirawat, tetapi untuk diperhatikan. Bukan sebagai pesakit, tetapi bahan eksperimen. Dan mereka biarkan kau mati perlahan-lahan dengan senyuman, dengan pen dan dengan cop rasmi kerajaan. Inilah kisah kelam yang tertulis dalam sejarah Amerika tapi tidak diajar dalam buku sekolah. Ini adalah bahagian 3 dalam siri Top 15 Teori Konspirasi yang jadi kenyataan. Kalau kau belum tonton bahagian 2, kami bongkar bagaimana kerajaan hampir letupkan rakyatnya sendiri untuk cipta alasan berperang Operasi Northwoods. Dan itu baru permulaan. Tapi ini lain macam kerana kali ini mereka tak perlukan bom. Mereka hanya perlukan diam. Tahun 1932, di bandar kecil bernama Tuskegee, Alabama, dimulakan satu kajian oleh Perkhidmatan Kesihatan Awam Alilis. Kononnya untuk mengkaji sifilis, penyakit kelamin yang merosakkan tubuh secara perlahan. Subjek kajian 600 lelaki kulit hitam, kebanyakannya miskin, petani dan tidak berpendidikan tinggi. Diberitahu mereka akan diberi rawatan percuma, diberi makanan percuma dan rawatan kesihatan yang baik. Tapi apa yang mereka tak tahu adalah mereka tidak akan diberi rawatan langsung. Doktor hanya mahu melihat apa jadi kepada tubuh manusia bila sifilis tidak dirawat. Dan itulah yang mereka lakukan selama 40 tahun. Bila penawar sifilis, penicillin, ditemui pada tahun 1940-an, mereka tetap tak diberi. Walaupun kerajaan tahu, walaupun hospital tahu, walaupun dunia mula merawat. Mereka dibiarkan, bukan seorang dua, tapi ratusan. Dan bukan mereka saja. Isteri mereka dijangkiti, anak mereka lahir cacat. Dan doktor terus menulis laporan. Bagi mereka, ini bukan jenayah, ini sains. Tak ada kertas persetujuan, tak ada hak untuk bertanya kerana mereka hanya lelaki kulit hitam dari selatan. 40 tahun tanpa rawatan, tanpa penjelasan, tanpa rasa bersalah. Hingga akhirnya pada tahun 1972, seorang pemberi maklumat, Peter Buxton, bocorkan segalanya kepada media. Dan dunia mula terbakar dengan kemarahan. Penyiasatan dilakukan. Kerajaan mengaku Presiden Bill Clinton akhirnya memohon maaf secara terbuka pada tahun 1977. Tapi berapa ramai yang sudah mati? Berapa keluarga yang hancur? Dan berapa ramai lagi yang telah diuji tanpa sedar? Kisah Tuskegee bukan hanya kisah penderitaan. Ia adalah simbol bahawa sistem boleh menipu, bahawa sains boleh dibengkokkan dan bahawa manusia boleh dianggap tidak layak untuk hidup atas nama eksperimen. Dan jika kau fikir eksperimen ini hanya berlaku pada masa silam, tunggu bahagian 4. Satu skandal global di mana privasi bukan lagi hak tetapi barang dagangan. Telefon kau, kamera kau, carian Google kau telah direkod sejak dulu. NSA mengintip dunia bila privasi jadi ilusi.